Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Perak Aman Jaya dan salam transformasi. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi ini untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan para pemimpin organisasi pendidikan di peringkat sekolah yang sangat penting, yang merupakan ketua kepada PNP dan juga ketua perjalanan proses berlaku di sekolah. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan salam daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Amri bin Abdul Kadir, Menteri Besar Perak Darul Zuan yang tidak dapat bersama pada pagi ini. Saya difahamkan jemputan utama ialah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, tapi oleh kerana beliau ada tugas-tugas lain, dia tidak dapat hadir dan mengamanahkan kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa terhormat, saya rasa terharu melihat warga pendidik yang begitu ramai pagi ini dari seluruh Malaysia. Dari seluruh Perak, maaf. Dari seluruh Perak. Saya agak kurang sihat hari ini kerana baru balik dari misi bantuan lepasan ataupun pasca banjir di Kelantan 2 hari lepas. Nasib baiklah hari ini makan ubat dia kurang sikit ya. Kalau tidak mungkin tak dapat bersama dengan tuan-tuan. Itu satu kerugian bagi saya. Tapi alhamdulillah. Dan saya seperti biasa macam tuan-tuan, awal-awal pagi saya terpaksalah melapor diri kepada Yang Amat Berhormat bos saya, memberitahu atau sama ada beliau ada apa-apa pesan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, baru lagi beliau telah memberikan amanat ataupun pesan baru minggu lepas. So dia kata mohon supaya semua warga pendidik menghayatkan apa yang telah beliau sampaikan semasa pesan tahun baru pada hari Khamis yang lepas. Itu saja. Yang lain saya dapat pesanan. Jadi di kesempatan ini saya rasa tak lewat lagi untuk saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru 2015 kepada semua hadirin dan diharapkan pada tahun ini akan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kita lihat pada tahun lepas untuk menjadikan satu titik tolak bagi kita melaksanakan penambahbaikan dan memperbaiki kelemahan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada JPN Perak, betul semangat tadi Timbalan Pengarah memberikan ucapan dan juga taklimat, dan saya dapat melihat apa yang hala tuju yang telah digariskan oleh JPN Perak bersama dengan PPD, dan saya mahu semua pihak membantu JPN, membantu PPD untuk merealisasikan apa saja matlamat yang telah digariskan. Saya juga nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semua sekolah, semua pengetua dan guru besar yang telah membantu sekolah-sekolah yang ditimpa banjir ini pada sekitar 23 Disember yang lepas. Saya faham ada di antara tuan-tuan di sini menerima tekanan demi tekanan dalam membantu menyelaraskan pengurusan pusat pembinaan bangsa banjir dan juga memberi bantuan banjir sehinggalah pada hari ini pun masih ada lagi. Jadi alhamdulillah semua sekolah yang terjejas itu telah pun dapat beroperasi sepenuhnya, walaupun ada setengah-setengah itu beroperasi agak lewat dan dalam keadaan yang terhad kerana kekurangan peralatan-peralatan tertentu. Tapi saya percaya dalam waktu terdekat semuanya itu akan dapat diatasi dan semua akan kembali kepada situasi yang normal. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan para pemimpin sekolah atau organisasi pendidikan di peringkat sekolah kerana segala usaha yang telah dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan pada tahun lepas, pada tahun 2014. Walaupun kita kurang gembira kerana prestasi kita yang tidak begitu cemerlang, yang tidak begitu meningkat, walaupun kita dah melaksanakan berbagai usaha, tetapi kita jangan putus asa dan kita haruslah bersedia untuk bekerja lebih keras bagi meletakkan Perak
pada kedudukan yang lebih baik. Ini adalah bukan hasrat saya, tapi adalah hasrat semua rakyat negeri Perak yang ingin melihat Perak maju dalam pendidikan ini. Ini memberi suatu kepuasan kepada mereka. Saya dapat bayangkan apabila saya turun ke Padang, ada yang mengisi masa hujung minggu atau cuti sekolah dengan kelas tambahan. Ada juga yang mengadakan bimbingan pada waktu malam. Ada juga yang masuk ke kampung-kampung untuk berjumpa dengan keluarga, memberikan motivasi, memastikan kehadiran murid-murid ke sekolah. Malah ada yang sanggup mengeluarkan belanja sendiri untuk membeli buku-buku tambahan dan juga fotokopi dan juga pelbagai pengorbanan serta usaha yang berterusan. Ibarat kata cerdik pandai, mereka, yakni guru-guru, diibaratkan sebagai mata air dari perut bumi yang sentiasa menyuburkan tanaman di muka bumi tanpa disedari banyak orang. Itulah sebahagian daripada ciri-ciri guru-guru yang kita dapat perhatikan. Jadi, amat bertepatanlah konsep yang dikatakan in loco parentis dalam perundangan apabila menggambarkan besarnya tanggungjawab guru terhadap murid-murid. Namun, mereka bukan sahaja melaksanakan tanggungjawab biasa untuk mengajar, tulis dan juga membaca, tetapi guru-guru juga mendidik dengan penuh kasih sayang, tak ubah seperti ibu bapa. Dan saya juga sangat kagum dengan kesungguhan dan keikhlasan ini. Tiada ucapan yang lebih baik untuk saya mengucapkan, untuk kerajaan negeri mengucapkan, selain daripada mengucapkan terima kasih cikgu dari hati yang tulus ikhlas. Kita berikan tepukan kepada semua warga pendidik, kepada guru besar, pengetua dan juga guru-guru. Saya doakan agar keikhlasan para guru ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan dan keridaan untuk mereka sekeluarga. Saya teringat satu catatan yang pernah dibuat oleh seorang pakar motivasi dan catatan ini sangat memberi kesan kepada diri saya sendirilah. Kata beliau, tiada siapa mahu memahami tatkala semua orang sedang tidur nyenyak, ada sekumpulan manusia sedang membuat persiapan untuk mengajar anak-anak orang lain keesokan harinya. Dia mengeluarkan belanja sendiri semata-mata untuk menyeronokkan murid-murid. Tetapi seperti biasa, lumrahnya manusia, kadang-kadang ada orang yang tidak begitu menghargai dan kurang memahami tentang situasi yang berlaku dan akhirnya respon yang terima adalah berbentuk emosi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya juga berterima kasih kepada guru-guru kerana mereka bekerja bukan sahaja daripada awal pagi hingga ke 3 petang seperti yang setengah-setengah orang menganggap. Hanya yang berada dekat dengan pendidikan, hanya yang berada dekat dengan warga pendidik saja yang lebih memahami kerja seorang guru. Seperti kata C.S. Lewis, seorang penulis, the task of the modern educator is not to cut down the jungles, but to irrigate the deserts. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya kecemerlangan seorang murid banyak bentuk oleh kesungguhan guru-guru, tetapi di sebalik itu sebenarnya ada seseorang yang bertanggungjawab sebagai master planner yang menggalas tanggungjawab besar untuk menguruskan sekolah. Saya berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menjadi perancang dan pemimpin yang strategik sehingga mampu menguruskan sekolah walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran. Masyarakat biasanya meraihkan kejayaan sekolah, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana tuan-tuan dan puan-puan melakukannya. Seperti kata Anita Powell, you know my name, not my story. You have heard what I have done, but not what I have been through. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih dan saya rakamkan dengan kita satu tepukan yang gemuruh kepada pemimpin-pemimpin pendidikan yang ada dalam Dewan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan niat untuk berkongsi, saya ingin menceritakan satu kisah yang kejayaan, satu kisah
yang mungkin boleh kita contohi daripada kejayaan yang dicapai oleh Puan Hajah Serina Sauni, iaitu Ketua SMK Riam Miri, yang melakukan transformasi luar biasa pada tahun 2000. Sekarang beliau adalah pengarah pendidikan negeri Sarawak. Masih ingat tuan-tuan dan puan-puan? Masih ya? Mungkin ada yang terlupa, saya cuba ingatkan kembali, iaitu sekolah ini sebelumnya sinonim dengan gelaran sekolah bermasalah, sekolah yang tidak bermotivasi dan prestasi yang rendah. Beliau mengamalkan kepimpinan strategik, berbekalkan ilmu yang diperoleh sehingga berjaya mencemerlangkan sekolah just atau hanya dalam masa 3 tahun. Sekaligus mengubah persepsi negatif komuniti terhadap sekolah ini. Beliau berjaya melakukan transformasi minda guru-guru melalui motivasi berterusan dan mengupayakan mereka. Murid-murid sentiasa diyakinkan dengan kejayaan dan mendapatkan pandangan semua guru untuk sesuatu perubahan. Untuk melengkapkan kejayaan, beliau juga berusaha menarik komitmen komuniti untuk membangunkan sekolah. Sekolah ini akhirnya telah menerima pelbagai anugerah peringkat negeri juga kebangsaan. Antaranya, Anugerah Sekolah Harapan Negara pada tahun 2004, Johan Pusat Sumber Cemerlang Kebangsaan 2002 dan Anugerah Khas Ketua Menteri Sarawak sebagai sekolah menengah paling cemerlang. Sekolah ini mengamalkan sistem permata bonus yang menjadi tunjang pada konsep sekolah mesra murid. Melalui sistem ini, murid akan diberi ganjaran mata dan pengiktirafan di atas perlakuan positif yang dilakukan walau perlakuan itu hanyalah sesuatu perkara yang nampak kecil sahaja. Sebaliknya, jika salah seorang melakukan kesalahan, maka semua ahli dalam kelas tersebut akan dipotong ganjaran masing-masing. Ini adalah petikan daripada Akhbar Arus Perdana Malaysia pada 1 bulan 8 2002. Murid yang memperolehi mata tertinggi akan diberi penghargaan dalam bentuk trofi, sijil semasa majlis makan malam tahunan sekolah. Di samping gambar mereka akan dicetak dalam buku latihan murid-murid tersebut. Keberhasilan sasiah murid ini sentiasa disebut sehinggakan banyak orang berpendapat seorang murid yang menghadapi masalah disiplin akan lebih terdorong untuk memupuk sikap positif apabila berada di sekolah menengah kerajaan Riam Miri. Jadi, yang penting ialah sentuhan yang digunakan oleh para guru, khususnya para pentadbir sekolah. Kaedah sebegini masih relevan walaupun kita sekarang ini berada dalam abad yang ke-21. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kajian para sarjana Barat dan Timur mengenai pendidikan abad ke-21 semakin penting dan mereka menggambarkan pendidikan abad ke-21 ini menjadi lebih mencabar kerana seseorang pentadbir sekolah perlu berhadapan dengan situasi yang kompleks, mencabar dan demanding. Pentadbiran sekolah akan menjadi lebih berotonomi dan juga memerlukan tahap accountability yang tinggi. Dalam masa yang sama, sekolah perlu melaksanakan pelbagai strategi dan kaedah yang terkini untuk disesuaikan dengan pelbagai yang ada pada murid. Isu-isu sosial juga akan menjadi semakin mencabar kepada pentadbir sekolah. Jadi, kajian yang dijalankan oleh PricewaterhouseCoopers dalam tahun 2013 telah menyenaraikan peranan utama seorang pentadbir sekolah dalam zaman transformasi ini, yang sedikit berbeza daripada apa yang kita amalkan sekarang. Jadi, kalau tadi Tuan Timbalan Pengarah telah berkongsi tuan-tuan dengan tuan-tuan perkara-perkara yang bersifat teknikal, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan apakah yang dimaksudkan dengan strategic management dalam education, ya. Jadi transformasi ini sedikit berbeza. Ia merangkumi aspek-aspek strategik dan operasional seperti yang saya nak turunkan di bawah ini. Okay. Yang pertama, harus ada arahan yang strategik dan ethos. Strategic direction and ethos. Yang kedua, pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan baik. Ya. Yang kedua,
membangun dan menguruskan manusia, developing and managing people, rangkaian dan kerjasama, networking and collaboration, operasi, dan yang keenam, kepertanggungjawaban atau accountability. Berdasarkan senario ini, berdasarkan daripada kajian yang dilaksanakan, berdasarkan senario pendidikan pada abad ini yang sangat mencabar, saya juga yakin, saya juga ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang kualiti teras pentadbir sekolah abad 21 berdasarkan kajian-kajian yang dijalankan oleh beberapa penyelidik seperti Profesor David Woods, Profesor Chris Husbands, Profesor Dr. Chris Brown dan Sir David Carter. Memetik hasil kajian mereka, saya dapat merumuskan bahawa seorang pentadbir sekolah pada abad ke-21 ini haruslah mempunyai perkara-perkara atau ciri-ciri seperti berikut. Pertama, tuan-tuan tak payah salin kan? Tuan ambil gambar kan? Canggih abad 21. Okey. Pertama, mereka perlu konsisten, mempunyai ekspektasi yang tinggi dan bercita-cita tinggi mengenai kejayaan murid-murid. Okey. Yang kedua, mereka perlu buktikan secara berterusan bahawa kekurangan bukanlah merupakan halangan untuk berjaya. Yang ketiga, mereka perlu fokus dan gigih terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, mereka perlu mahir dalam penilaian dan mengikuti kemajuan murid dengan sokongan dan intervensi yang sesuai mengikut murid. Hasil dapatan yang kelima, mereka perlu mahir dan tahu semua perkara berkaitan perkembangan peribadi murid-murid dan kemajuan pelajaran mereka. Yang keenam, mereka perlu membangunkan setiap murid dengan menyediakan pelbagai peluang pembelajaran di dalam dan juga di luar bilik darjah. Dapatan yang ketujuh, mereka perlu pupuk kerjasama strategik terutamanya dengan ibu bapa, pihak korporat ataupun perniagaan dan komuniti untuk menyokong kemajuan murid-murid. Dapatan yang ke-8, mereka perlu mantap dan teliti dalam penilaian, analisis data dan strategi yang jelas untuk cemerlang. Dapatan yang ke-9, mereka perlu berupaya mengimbangi peranan strategik dan peranan operasional. Dapatan yang ke-10, mereka perlu berupaya menguruskan perubahan dan memahami keperluan perubahan itu dengan jelas. Dapatan yang ke-11, mereka perlu berupaya untuk mengesan bakat dan kemahiran orang di bawah tanggungan ataupun tanggungjawab supaya dapat mengagihkan tugas yang sesuai kepada mereka. Dapatan yang ke-12, mereka perlu mempunyai tahap emotional intelligence atau EI yang tinggi serta kemahiran komunikasi yang baik. Dan dapatan yang ke-13, mereka perlu mengambil kira tujuan-tujuan bersangkutan dengan moral apabila melaksanakan tugas. Ini adalah dapatan kajian yang dibuat oleh sekumpulan profesor tentang tugas dan peranan pemimpin-pemimpin pendidikan. Jadi, cuba kita lihat ciri-ciri tersebut ada atau tidak kepada diri kita, para pemimpin, pengetua-pengetua dan guru besar yang cemerlang, bukan saja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, mau tidak mau, kita semua perlu meningkatkan kualiti sebagai pentadbir sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh lagi mengamalkan kaedah-kaedah konvensional dalam menguruskan sekolah masing-masing kerana sebahagian daripadanya sudah kurang relevan dengan tuntutan pendidikan abad ini. Tuan-tuan dan puan-puan perlu mempunyai pemikiran yang besar dan pengetahuan dalam pengurusan strategik. Melalui pemikiran yang besar dan tahap keilmuan yang tinggi dan praktikal, tuan-tuan dan puan-puan mampu dan berkeyakinan untuk membawa kejayaan sekolah masing-masing. Howard Gardner telah menggariskan 5 Minds for the Future.
sebagai panduan dan keperluan yang perlu ada pada pemimpin abad 21 ini. Yang pertama, iaitu yang dipanggil sebagai the disciplinary mind, iaitu the mastery of major schools of thoughts, including science, mathematics, and history, and of at least one professional craft. Okay. Yang kedua, the synthesizing mind, iaitu the ability to integrate ideas from different disciplines or spheres into a coherent whole and to communicate that integration to others. Yang ketiga, pemikiran mencipta ataupun the creating mind, iaitu the capacity to uncover and clarify new problems, questions, and phenomena. Dan yang keempat, respectful mind, iaitu awareness of and appreciation for the differences among human being. Jadi ini adalah di antara, mengikut seorang penulis terkenal iaitu Howard Gardner, The Minds for the Future. Jadi maksudnya dalam pemikiran pemimpin masa depan ke abad 21 dan ke hadapan ini, these are the things yang perlu ada dalam minda kita untuk kita memimpin sebuah organisasi pendidikan yang di bawah kita itu ada berpuluh-puluh orang guru dan beratus-ratus orang murid. Tuan-tuan dan puan-puan, adalah pelaksana yang paling penting dalam transformasi pendidikan. Jadi sebagai pihak yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan perlu menggerak dan memastikan berlakunya transformasi bidik darjah di sekolah masing-masing. Sekolah yang cemerlang datangnya daripada murid yang cemerlang, murid yang cemerlang datang daripada guru-guru yang cemerlang, dan guru-guru yang cemerlang datang daripada kepimpinan sekolah yang cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan perlu positif dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia serta dasar-dasar yang diwujudkan untuk menyokong pelaksanaannya. Dasar-dasar seperti PBS, PT3 serta beberapa dasar lagi perlu difahami dan dilaksanakan. Kadang-kadang ibu bapa datang ke sekolah mohon penjelasan atas PT3 baru-baru ini, kan? Jadi kalau guru besar atau pengetua lah khususnya tidak memahami tentang dasar PT3, bagaimana dia dinilai, bagaimana ia dilaksanakan, tentulah kita tidak dapat memberikan jawapan yang tepat kepada customer kita atau klien kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya bahawa kejayaan pendidikan akan dapat dinikmati di negeri Perak ini. InsyaAllah dengan perancangan yang rapi dan juga yang teliti dan pelaksanaan yang berkesan, hari ini akan lebih baik daripada semalam dan hari esok akan menjanjikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik dan berterusan. Jadi saya tidak lagi nak berucap panjang, melainkan nak mengucapkan terima kasih di atas segala jasa bakti yang telah tuan-tuan lakukan selama ini. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang kita akan lebih cemerlang lagi. Kerajaan Negeri Perak sentiasa berada di belakang tuan-tuan sekalian untuk membantu mana yang mampu dan mana yang boleh. Akhir kata, saya ingin memetik kata-kata seorang pendidik dan pakar strategik, John P. Cotter, dan juga seorang penyanyi lagu-lagu nasyid, iaitu Hafiz Hamidun. John P. Cotter dalam tulisannya menyatakan, leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there. Dan kata-kata Hafiz Hamidun pula dalam nyanyiannya, banyakkan rasa bersalah dalam diri, jadi kita akan selalu meminta maaf. Hindarkan rasa bangga diri kerana ia akan jadikan kita lalai. Semoga usaha kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang rugi. InsyaAllah melalui usaha yang bersungguh-sungguh dan berkualiti, kita akan dapat melonjakkan kedudukan negeri Perak ke kedudukan yang kita idam-idamkan, iaitu top 5. Boleh ke? Tak boleh tuan-tuan? InsyaAllah, saya percaya bila dah kata boleh itu, bolehlah maknanya. Dan JPN ada untuk bersama-sama membantu dan memantau progres sekolah yang tuan-tuan pimpin. Jadi
Seperti kata ataupun pesanan Yang Amat Berhormat Menteri Besar hari itu, perkara-perkara yang dijelaskan tu juga terguna pakai untuk institusi sekolah. Saya akan turun Padang, saya akan turun ke sekolah-sekolah, ke PPD untuk melihat, sebenarnya nak berkenalan, nak melihat suasana sekolah di mana yang kita boleh bantu, dan dalam masa yang sama untuk memastikan pesanan atau amanat daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar itu kita semua laksanakan. Dan tak susah pun kan. Kalau dia kata kepada MBI, bersihkan jalan, so tuan-tuan di sekolah bersihkan jalan dalam kawasan sekolah. Kalau dia kata kepada MBI, potong rumput, jangan ada rumput semak samun sana sini, so di sekolah pastikan rumput pendek. Macam itulah ya? Kita sesuaikan dengan institusi pendidikan. Jadi tuan-tuan, itu saja yang saya nak ucapkan. Dan hari ini kita juga nak merasmikan pelancaran buku hala 7 JPN Negeri Perak sebentar lagi. Jadi dengan kata-kata itu saya sudahi dengan memohon ampun dan maaf kalau salah dan silap tutur cara saya, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di tempat masing-masing insyaAllah. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Pihak Majlis Sukacita Pendidikan Negeri Perak yang berusaha Tuan Haji Mat Lazim bin Idris, Ketua Sektor Jaminan Kualiti, dan yang berusaha Tuan Haji Rozi bin Putih Ismail, Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan, untuk bersama mengiringi Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Amin bin Zakaria, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak untuk gimik pelancaran. Dan sidang hadirin dipersilakan untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Nyalakan Tekad. Pendidikan yang berusaha Tuan Haji Zulkarnaini bin Husin, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Perak, untuk menyerahkan buku hala 7 Pendidikan Negeri Perak kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Amin bin Zakaria, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak. Pihak majlis mengucapkan terima kasih. Semalu melata di Perdu Cemara, tumbuh lalang di tepi lurah,
Bukan kata sebarang bicara, Majlis Gemilang menjadi sejarah. Hadirin sekalian, gimik pelancaran sebentar tadi telah disediakan oleh Kelab Robotik Kolej Melayu Kuala Kangsar. Pernah mewakili negara dalam WEX World Championship USA pada bulan April 2014 dan turut menerima anugerah Community Award. Pihak majlis mengucapkan tahniah dan terima kasih. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Amin bin Zakaria, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak akan meninggalkan majlis. Pihak majlis sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih dan berikan tepukan gemuruh kepada yang berhormat Exco Pendidikan Negeri Perak Darul Rizwan. Genggam di tangan segemal padi, jatuh setangkai di pinggir hutan, sungguh tinggi harganya budi, tak terbalas segunung intan.